Sebab tu jangan pelekeh para ulama ni, jangan. Ulama yang hebat lah. Ulama yang menjadi ulama sungguh lah. Orang yang berilmu sungguh lah. Sebab tu jangan pelekeh. Dia akal dia tak serupa dengan kita. Allah bagi lebih dah ke dia. Dia nampak habis masalah tu. Masalah ni, masalah ni, masalah ni. Ha? Tengok Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi tak kala dia mensyarah hadis sahih Imam Tirmizi Pop dia ada syarah satu hadis. Dia nampak dah masalah dia nak hurai masalah mana yang berkaitan dengan hadis ni. Nampak satu ke dia. Contoh macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia nampak dah. Kita taubatlah tak nampak. Gelap kita. Sebab tu kalau pakat buka kitab semua, jangan duk ceramah sangat. Buka kitab patung majak macam ni. Lama-lama kelamaan dia jadi alim lah. Baca ikut dia. Dia buat dah. Baca ikut dia, ingat masalah tu. Baca ingat. Dia tak buat macam ni, tak boleh sampai bila. Tak tahu masalah. Tu berapa banyak lagi orang tak tahu masalah muafiq masbuk. Duk keliru, duk bertukar. Biasa, dia tak tahu kan. Sebab tu baca kitab macam ni, kalau mereka bagi masa 20 minit, dia tak cukup. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا هذه نية لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali Ustaz duduk nak kena sikit. Sedap dah? Sedap. Okay. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, para jemaah muslimin juga muslimat yang dirahmati juga dimuliai Allah. Insya-Allah, katanya musannif rahimahullahu taala Al-Allamah Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi, masalah yang ke-8-nya. Yang ke-8 kan? Baik. Masalah yang ke-8-nya. Yang ke-7. Baik.
Masalah yang ketujuhnya, dia ada semua 14 masalah. Masalah masbuk dan muwafiq. Muwafiq dan masbuk. Makmum yang muwafiq. Apa makmum yang muwafiq? Ialah makmum yang sempat masa membaca Fatihahnya bersama dengan qiyam imam. Ia makmum yang muwafiq itu tiada baca Fatihah, tak baca Fatihah. Dia muwafiq tapi dia tak baca Fatihah. Pasal apa tak baca Fatihah? Kerana nanti saktah imamnya, nak tunggu saktah imam. Saktah imam. Dia tuan-tuan dirahmati Allah. Saktah imam dengan saktah makmum tu sama je. Ada 6 tempat. Tetapi perbezaannya imam tu sunat saktah lebih lama sikit. Ketika mana? Ketika selesai daripada baca Fatihah, amin. Selepas daripada amin, di antara amin nak baca surah pula tu. Itu sunat saktah lama. Dalam kitab Safinatun Najah, saktah di dalam semayang ada 6 tempat. Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum. Pertamanya bila? Pertamanya lepas daripada takbiratul ihram. Sebelum daripada nak baca doa iftitah. Di antara takbiratul ihram dengan iftitah. Doa iftitah. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Jangan baca selalu. Kita saktah dulu. Allahu Akbar. Sekadar satu nafas. Ataupun sekadar subhanallah. Diam dulu sekadar subhanallah. Itu makna saktah. Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira. Tu. Itu sunat. Makruhnya bila? Makruhnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Selalu dah. Yang tu makruh. Kalau nak wasal boleh? Boleh, tak ada apa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasirah. Boleh, tak ada apa. Sah dah. Takbir macam tu. Tadi je kita baca. Di mana ni? Di Padang Serai. Baca dah bab ni di Padang Serai tadi. Allahu Akbar kabira wal. Selalu dah, tak ada saktah. Tak ada apa. Nak terus dengan takbiratul ihram pun tak ada apa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallah. Terus, tak ada apa. Sah dah sembahyang dah. Ataupun kita nak selang di antara lafaz Allah dengan lafaz akbar tu dengan satu sifat daripada sifat Allah ataupun dua sifat daripada sifat Allah. Macam mana? Allahur Rahmanu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Selalu pun tak ada apa juga. Boleh juga macam tu. Sah dah sembahyang dah. Ataupun nak diselangi dengan dua sifat. Allahu Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Boleh juga, tak ada apa. Cuma dia tak afdal. Harus kata dia. Harus, tak ada apa, boleh. Nak selang dengan satu sifat ataupun dua sifat. Sebab masih dinamo takbir. Jadi kalau kita terus macam tu, kita tak wasal, kita terus macam tu, maka hukum adalah makruh. Itu pun pada rakaat yang pertama sahaja. Saktah ni ada pada rakaat yang pertama, tidak ada pada rakaat yang kedua, ketiga dan keempat. Tak ada. Jadi Allahu Akbar, berhenti sekadar subhanallah. Lepas tu baru sambung Allahu Akbaru kabira. Satu saja. Yang kedua pula, tak kala kita sudah baca doa iftitah. Wa ana minal muslimin. Habis doa iftitah tu. Sebelum daripada nak baca a'udzubillah.
Di antara sudah doa iftitah sebelum nak baca a'udzubillah. Macam mana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Berhenti dulu di situ. Sekadar subhanallah. Lepas tu barulah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca. Dua. Yang ketiga, lepas daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan baca bismillah selalu, jangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu hukumnya makruh, tak ada saktah pada rakaat yang pertama. Baca macam mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti Ustaz. Di antara a'udzubillah dengan bismillah. Itu tempat yang ketiga. Berhenti dulu sekadar subhanallah. Tapi kalau takbir Allahu Akbar, selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ada baca doa iftitah. Sama ada dia lupa ataupun dia sengaja, maka luput fadilat. Kalau baca pun tak dah lah, tak boleh dah lah. Allahu Akbar. A'udzubillah. Lupa nak baca doa iftitah. Dia ulang balik. Luput dah fadilat, tak ada dah. 3. Yang keempat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti dulu sekadar subhanallah, barulah amin. Itu yang keempat. Jangan waladdallin, amin selalu dak. Itu tak ada pahala saktah. Maka lepas daripada amin ni, ini saktah paling panjang ni. Amin. Imam pun diam. Diamlah imam pun. Saktah lama sini. Afdalnya bagi makmum habis dulu baca Fatihah dia. Nampak dah kita? Bagi makmum habis dulu baca Fatihah dia. Ataupun makmum baca separuh Fatihah dia. Barulah imam pun Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah. Ni yang kelima di sini. Sini paling panjang sekali. Yang keenam, sudah surah tu. Sudah. Fi amadin mumaddadah. Berhenti dulu Ustaz sebelum daripada nak rokok tu. Berhenti dulu sebentar. Fi amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Barulah rokok. Tak mau. Fi amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Yang tu tak ada saktah. Jadi sebutkan khususan dia hanya untuk sembahyang subuh, isya, maghrib sahaja, termasuk zuhur dengan asar sekali tak? Termasuk juga zuhur dengan asar sekali. Cuma dalam rakaat yang pertama sahaja. Termasuk walaupun zuhur dengan asar tu bukan bacaan jahar sekalipun, sir pun ada juga. Sebab dalam kitab tu sebut 6 tu syarah bagi Safinatun Najah. Dalam Safinatun Najah tak ada, tapi syarah dia tu ada. Dalam syarah dia. Nailul Rajat tu ada. Pergi tengok. Tapi kita Arab lah. Rakaat yang pertama sahaja. Lepas tu, masalah ni di mana ni? Ni. Masalah ni makmum yang muafiq. Ia tiada baca Fatihah. Ataupun dia duk baca Fatihah. Kerana nanti saktah imam. Duk kata imam nak saktah lah. Tak ada baca Fatihah lagi lah dia pun. Maka tiba-tiba imam tu tiada saktah. Jadi cepat halah. Nampak tak dia? Ataupun dia baca Fatihah dah. Tak imam tak ada saktah apa? Tak dan siap.
maka wajib makmum itu baca Fatihah sampai habisnya. Maka diuzur akan makmum yang tiada baca Fatihah kerana nanti saktah imam tu. Ha? Terkemudian daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang. Sebab tu kalau imam tak ada mana pasal ilmu bab ni jadi payahlah sikit. Sebab tu orang nak jadi imam tu kena reti tu pasal tu. Dia tujuan saktah apa dia sebenarnya? Tujuan saktah bukan jaga makmum dah. Sebab tu 5 semayang tu ada tu. Tujuan saktah bukan jaga makmum. Tujuan saktah kerana nak jaga kita, ketenangan kita. Kita rakaat yang pertama tu, lorak lah rakaat yang pertama tu. Apabila masuk rakaat yang kedua, tak apa dah lah, lepas ke dia lah. Dah permulaan dia tu baik dah. Dia apa-apa pun tuan-tuan dirahmati Allah. Jenis orang yang tak gupuh gapah ni, dia tak apa. Sebab tu syarak tak nak gupuh gapah. Syarak tak nak. Tak nak apa? Tak nak lah dia gupuh gapah dalam ibadat, tak nak. Apabila syarak dia tak nak, dia tak nak dah, syarak tak nak dah. Jadi afdal orang tu jaga. 6 tadi tu. Mula-mula tu je. Dia nak jaga kita ketenangan kita. Setengah orang mula sembahyang tu gupuh gapah dah. Apabila gupuh gapah, banyak kadang-kadang niat tak sempurna, bacaan tak sempurna. Tu naik syarak duk jaga sangat tu. Biasanya dia nak berlaku pada rakaat yang pertama. Sebab apa? Orang nak qomat dia berlari mari dah. Betul tak? Orang nak qomat, ataupun orang duk qomat, tu imam duk angkat takbir, dia kalut nah. Kalut tu lah menyebabkan jadi niat dia tu tak sempurna. Semayang dia tak sempurna dengan sebab gupuh gapah tu dia tak sempurna apa-apa pun. Dia tak sempurna. Buat dengan gupuh gapah. Dia ada beberapa perkara, ada yang sunat gupuh gapah, selain pada tu tak. Sehingga ibadat sekalipun. Syarak tak galak kita. Tak tenang. Dia ibadat ni dia tenang. Allah nak supaya kita tenang. Tenang kita tu dengan ibadat. Sebab tu ibadat ni dia panggil makanan roh. Orang yang makan tenang, cuba tengok dia makan macam mana. Ibadat ni makanan roh. Tuan-tuan makan sambil makan dalam keadaan tenang dengan makan dalam keadaan gupuh gapah serabut tu, hak mana lebih lazat? Sebab tu makanan Nabi pun sunat kata apabila kita mamuh makanan kena mamuh biarlah laik, biar lumat, biar hancur baru telan. Kita tak beli tu mahal. Kita beli satu nasi tu mahal. Makan tu boh terlanggup. Pas nak nikmat di mana? Ibadat macam tu. Apabila kita tenang, di hati kita tenang, ibadat kita pun sempurna. Barulah rasa nikmat ibadat tu. Ni gak gupuh-gapuh Allahu Akbar. Sami Allah liman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Letih mengangur kawan ini. Letih. Tak tenang macam tu. Baca Quran tu lah. Baca Quran afdal kita baca biasa je daripada kita duk gupuh gapah tu dak syarak tak galak semua tu. Ini gupuh gapah apa semua tu. Ni pun sama. Dan kata Ibnu Hajar, makmum itu hukum masbuk. Kok tu pula. Tiada wajib baca Fatihah. Maka apabila imamnya rokok, maka wajib ia rokok. Maka jika ia dapat tumakninah di dalam rokoknya serta imam, maka dibilang rakaat itu baginya. Dan jika tiada dapat tumakninah serta imamnya di dalam rokoknya, maka tiada dibilang rakaat itu baginya. Intaha bahjatul mardiyah. Makna dua pandangan di sini. Pandangan yang pertama kata tak dikira dia tu jadi makmum muafiq lagi tu. Dan ketinggalan dengan imam sehingga 3 rukun yang panjang. Kata Syekh Ibn Hajar kata tak, dikira kata makmum masbuk juga dia pun. Sebab dia anggap kata imam tu saktah.
Lepas tu dia anggap betul tak? Sungguh pun dia anggap salah. Imam tak ada saktah sekalipun. Tetapi syarak suruh saktah. Apabila syarak suruh saktah, tiba-tiba imam tak saktah. Salah siapa? Salah syarak ke salah imam? Salah makmum ke salah imam? Salah imam ngah. Sebab tu makmum tu tetap dia bagi keuzuran tu sebab makmum tak salah. Salah yang tidak sampai membawa kepada batal semayang lah. Syarak suruh saktah. Makmum dok anggap kata imam ni nak saktah lah muka imam. Dia kena buat perkara yang paling afdal sekali. Dia anggap tu betul dah lah sebab syarak suruh saktah. Tiba-tiba dengan nafsu imam tu, imam tak saktah. Sama ada nafsu dia ataupun lupa dia. Kalau nafsu dia, imam salah. Kalau dia lupa, imam tak salah. Tapi makmum ni salah tak? Makmum pun tak salah. Sebab tu syarak bagi kelonggaran kata, boleh ketinggalan dengan imam sampai 3 rukun yang panjang. Tetap muafiq juga kata dia. Tak ada apa. Syekh Ibn Hajar kata tak. Dah tak boleh nak baca Fatihah. Masa tak ada. Kira masbuk tu imam rokok. Dia rokok selalu. Boleh tamak ni nah dibilang rakaat. Tak wajib baca Fatihah. Sebab tu kata Ibn Hajar. Dua pandangan situ. Oh, fiqh ni dia luas. Fiqh ni dia luas. Tengok. Nak ikut pandangan mana tak apa. Ikut bi. Asalkan kita reti sudah. Sebab tu orang hak rajin kritik orang dalam bab fiqh ni, biasa orang ni dia banyak tak reti tu. Sebab tu dia kritik tu. Sikit-sikit dia kritik, sikit-sikit dia kritik. Sedangkan dia tak tahu kata khilaf tu banyak lagi. Fiqh lah paling banyak khilaf. Ni baru dalam mazhab kita Syafi'i je baru ni. Tak termasuk mazhab lain lagi ni. Tak. Tengok di depan ni, kalau ada tu, saya pun tak tahu lagi tu. Tak ingat. Baca dah dulu ni tapi tak ingat. Tok Imam baca surah ke tidak tu. Kena tengok di depan tu ada ke tak. Hak ni bab saktah dulu. Bab tak baca surah tu nanti tengok. Takut ada. Kita boleh hurai. Kalau tak ada kita cari. Ya ada semata, hukum ni ada semata. Cuma kita tu lah. Ya. Tak ada. Imam tak ada, makmum tak ada. Dia sama tu lah. Kalau ada ni masa depan ni. Kalau tak ada pun macam tu. Imam duk sangka kata, makmum duk sangka kata imam baca surah. Sebab surah tu sunat. Tiba-tiba dia tak baca surah. Allahu Akbar selalu dah. Kita boleh lah. Baca Fatihah sampai 3 rukun yang panjang. Tak ada apa. Dah muka sunat baca surah. Tiba-tiba tu imam tinggal. Nampak kita? Baik. Tengok kalau jumpa di depan. Ada lagi ni, dia 14 ni. Masalah yang ke-8, makmum yang leno. Tidur dah lah. Bukan tidur masa kuliah dak. Semayang pun tidak juga. Ada juga. Ni ada ni. Makmum yang leno. Leno bila? Leno dalam tahiyat awal lah. Leno dalam tahiyat awal tak apa. Sebab papan punggung dia rapat. Papan punggung dia rapat. Dah Kalau leno waktu berdiri, lain lah. Batal lah. Sebab leno yang tak tetap papan punggung, batal wudu. Ni tengok disebut. Makmum yang leno dalam tahiyat awal. At-tahiyatul mubah tu kak. Tu imam habis dah lah. Allah naik rakaat yang ketiga. Makmum ni duk itu lagi dia. Duk kejut ni saja. Nyuk. Mata lena dah. Kalau terlelap sekadar 1 saat dikira lena ke tidak? Tengok hilang tak? Hilang akal tak?
hilang akal tak? Dia panggil lena tak? Teh. Dia tidur. Dia sebut dalam tu naum, tidur ataupun hilang akal. Tidur dan hilang akal. Apabila itlaq dengan kata hilang akal, tak kira seminit pun 1 saat ke 2 saat, tak kira. Lena? Hilang akal. Ya, hilang akal. Dia bukan tidur saja nah. Perkara yang membatalkan solat, dia panggil asbabul hadas. Asbabul hadas ada berapa? Ada 4. Pertamanya lena, ataupun pitam, ataupun gila, ataupun hilang akal. Hati. Pas kalau dia kata selesai tak tu sekali go, hilang tak akal dah. Kalau hilang ya. Sebab dia itlaq. Dia tak kira kata lama mana. Ya. Kalau duduk ni tak apa, duduk ni. Duduk ni tak apa, duduk ni lena pun tak apa ni, duduk ni lena tak apa. Dia rapat apa punggung ni tak apa. Makmum yang lena di dalam tahiyat awal. Makmum lena ya. Kalau ni makmum lena ni, kalau tu imam teruk lah. Letih lah makmum. Pakai duduk tunggu. Imam kan. Imam tak ada apa. Lama mana pun tak apa dia. Tapi ingat rukun tu dia rukun bukan rukun panjang, dia rukun pendek pula. Tu imam lena. Dan tak kala ia jaga. Ia jaga. Tak kala dia lena. Tu dia kena jaga. Sebab apa? Sebab apa dia jaga ustaz? Mungkin dia tak ada mati. Kalau mati sungguh tak jaga. Ni dia lena. Dia pasti kena jaga. Jaga bila? Dia jaga. Maka imamnya sudah rokok ataupun dekat hendak rokok. Rokok yang 3 dah. Dia baru duk mana dia? Duk rakaat yang kedua. Tu imam rakaat yang 3. Rokok dah tu imam. Ataupun dekat-dekat nak rokok dah. Dia sedap-sedap tengok. Tu imam rokok dah ataupun nak rokok dah. Maka wajib ia baca Fatihah sampai habisnya. Maka kena bangun dia. Allahu Akbar, bangun tu baca Fatihah sampai habis. Tak boleh nak rokok ikut imam. Baca Fatihah sampai habis. Maka diuzur akan dia terkemudian daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang sujud yang kedua Dan kata Ibnu Hajar. Kok tu pula. Dan kata Ibnu Hajar Haytami ni, bukan Asqalani dak, Haytami. Pengarang kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah. Kalau Syekh Ramli, kitab Nihayah. Dan kata Syekh Ibnu Hajar, makmum itu hukum masbuk. Tu dia Tiada wajib baca Fatihah. Berlaku khilaf pula situ. Makna dia bangkit tu boleh dia rokok selalu dah. Tak ada apa. Masbuk dia. Kata dia. Berlaku khilaf dua tu. Pandangan yang pertama tadi, hak jumhur tadi. Dia setiap pandangan pertama tu jumhur saja. Hak jumhur tadi kata tak boleh baca sampai 3 rukun yang panjang. Kalau tak cukup juga, tak habis lagi tu, niat faraqah lah. Tapi hak ni kata tak. Bangkit-bangkit tu kalau dan, rokok selalu. Boleh pilih dah. Nak hak mana? Bangkit-bangkit kalau dah rokok pun rokok. Kalau tak ada rokok, baca Fatihah lagi habis Ikut pandangan hak jumhur pula. Tengok orang pandai. Kanan pun kena, kiri pun kena. Depan pun tak apa, gustan pun tak apa. Tak apa belakang dia. Maka apabila imamnya rokok, maka hendaklah ia rokok. Maka jika dapat tumakninah di dalam rokok serta imamnya, maka dibilang rakaat itu baginya. Dan jika tiada, maka tiada dibilang rakaat itu baginya. Tak bilang rakaat, tak ada apa Supaya orang masbuk tu. Habis. Masalah yang ke-9-nya. 9 dah Makmum yang tersalah sangka. Silap sangka dah ni. Makmum yang tersalah sangka pada ketika ia dalam sujud yang kedua. Pada rakaat yang kedua.
Sujud yang kedua, rakaat yang kedua. Iaitu imamnya takbir hendak bangkit berdiri. Maka makmum itu ia sangka imamnya hendak duduk tahiyat awal. Pelik sikit ni. Biasanya imam takbir tu kerana nak duduk tahiyat awal lah sebab rakaat yang kedua. Nampak ke? Tapi tu imam tu takbir tu dia nak nuah. Dia tak mau baca tahiyat awal. Dia terus nak naik rakaat yang ketiga. Nampak lagi ni? Tengok dia kata. Makmum yang tersalah sangka pada ketika ia makmum tu lah dalam sujud yang kedua. Ingat tu sujud yang kedua. Pada rakaat yang kedua. Jelas tak kita? Sujud yang kedua pada rakaat yang kedua. Iaitu imamnya takbirlah imamnya hendak bangkit berdiri. Imam nak berdiri. Berdiri ke mana? Berdiri rakaat yang ketiga. Tak mau baca Fatihah, tahiyat awal. Maka makmum itu ia sangka imamnya hendak duduk tahiyat awal. Memang macam tu nah. Biasanya kita duduk macam tu. Bila tu imam nak duduk tahiyat awal, tiba-tiba tu imam ni tak mau dah. Nak naik rakaat yang ketiga selalu duduk sakit perut. Maka makmum itu pun duduklah baca tahiyat awal. Kenapa Ustaz? Makmum hak tak nampak Makmum hak nampak tak apalah ni. Hak duduk sah pertama, sah dua, sah tiga tak apa. No, makmum hak tak nampak. Duduk di luar Kan? Kan masjid kita kan jemaah ramai ni. Surau kita berjemaah ramai. Kadang-kadang semayang sampai kot luar Penuh Semayang apa? Semayang raya Tapi semayang raya tak ada lah pula tahiyat awal. Dia ada tahiyat akhir je. Contoh masjid yang orang semayang banyak. Macam masjid Sungai Ulak. Masjid Sungai Ulak pun semayang Jumaat aja. Dia 2 rakaat aja. Kok Mekah lah katakanlah. Kok Mekah Di Madinah kita tak nampak imam. Allahu Akbar. Naik rakaat yang ketiga. Kita ni duk kata dia duk rakaat, dia duk baca tahiyat awal. Nampak lagi ni? Bacalah dia pun at-tahiyatul mubatu. Imam duk Fatihah dah Kemudian imamnya takbir pula hendak rokok. Pula dah. Tu imam nak rokok lah. Moga habis Fatihah dah ni. Allahu Akbar. Maka makmum tadi sangka imamnya takbir hendak berdiri. Hendak silap sangka lagi tu. 2 kali silap dah tu sangka tu. Tadi duk sangka kata nak duk tahiyat awal. Rupanya tu imam berdiri. Lah ni tu imam takbir pula nak rokok. Dia duk kata tu imam nak berdiri. Dia panggil takbiratul qiyam kan? Bukan takbir intiqalat dah. Takbir daripada baca tahiyat awal Sudah baca tahiyat awal tu nak takbir kepada rakaat yang ketiga tu. Dia tak panggil takbir intiqalat. Dia panggil takbiratul qiyam. Tak apa. Duk silap sangka gitu tu. Maka makmum itu bak tu letih mengajak macam ni tuan-tuan. Letih nak baca kitab, nak bagi tuan-tuan faham tu. Kalau ceramah tak apa, tak letih so. Perak, baca hadis, perak, cerita bab kiamat habis. Hak ni dia nak kena buat nak buat macam mana? Sebab tu kadang-kadang guru ramai-ramai cuba baca macam ni juga Ada tak? Baca macam ni satu persatu dari segi praktik itu. Sebut surah semayang tu tak payah. Kita kena rajin semayang, kita kena rajin ibadat, kita kena rajin baca Quran. Yang tu tak payah. Budak pun sebut boleh tak tu. Ni nak sebut macam ni. Sebab tu dia kena berdasarkan kitab. Tak ada kitab, kita pun tak nampak mudah-mudah ni. Dia bukan sebarangan ilmu dah. Yang ni dia ada dalam zihin ulama saja.
Zihin ulama ada benda macam ni. Sebab apa? Sebab hasil daripada makrifat dia yang bersih. Dia makrifat dia tinggi dengan Allah. Akhir sekali dia aroma makrifat dia tu, wangian dia tu menyebabkan akal dia jadi cerdik. Sebab tu akal ulama dia cerdik daripada akal orang awam biasa ni. Hak orang tak tergambar kata masalah macam tu, ulama tergambar dah. Ulama tergambar dah. Ni, di dalam Taman Ahmad Jamil ni, ada 700 orang perempuan dalam ni. Tiba-tiba kita tahu kata dalam 700 orang tu ada seorang hak jadi mahram kita. Tapi kita tak tahu kata siapa dia dalam 7 orang tu. Nak boleh kahwin tak dengan orang situ? Nak kira macam mana? Kalau kita akal kita tak nampak tu benda macam tu. Tapi dak akal ulama Allah tunjuk dah ke dia. Kena buat macam ni. Boleh kahwin hanya 400 orang saja. 300 orang lagi tu tak boleh. Dan yang kita kahwin seorang tu, apabila sentuh dengan dia tak batal wuduk. Walaupun kita boleh kahwin dengan dia sekalipun. Tu dia panggil mahsura. Ghairu mahsura. Perempuan muharramat yang, perempuan yang mahramat, ghairu mahsura dia panggil. Kalau yang mahsurat berapa? Yang mahsurat 300 ke bawah. Kalau mutawasitah di antara 300 dengan 699. Kita, akal kita orang awam, benda tu kita nampak tak? Tak nampak, tak mari tu masalah tu. Tapi ulama oleh kerana makrifat dia, pengenalan dia dengan Allah tu hebat, akhir sekali dia keluar bauan tadi tu. Kalau kita kat wangian lah. Akhir sekali keluar, akal dia tu jadi tajam, akal dia tu cerdik. Sebab tu dia boleh nampak masalah. Allah tunjuk dia, ni masalah ni. Jangan lupa masalah ni. Dia tengok, oh betul, pop dia tulis. Tengok hadis, tengok ayat Quran, pop dia istimbak, pop keluar. Satu, pak tu masalah lain pula. Kita tak nampak kita. Mana kita nak nampak benda macam tu? Ni sepangan ni. Kita tak nampak. Sebab tu kadang-kadang hak kita soal tu ulama ada jawab dah. Cuma kita tak tahu duduk dalam kitab mana. Tu saja. Sebab tu jangan pelekeh para ulama ni, jangan. Ulama yang hebat lah. Ulama yang menjadi ulama sungguh lah. Orang yang berilmu sungguh lah. Sebab tu jangan pelekeh. Dia akal dia tak serupa dengan kita. Allah bagi lebih dah ke dia. Dia nampak habis masalah tu. Masalah ni. Tengok Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi tak kala dia mensyarah hadis sahih Imam Tirmizi dia ada syarah satu hadis. Dia nampak dah masalah dia nak hurai masalah mana yang berkaitan dengan hadis ni. Nampak satu ke dia. Contoh macam ni. Dia nampak dah. Kita taubatlah tak nampak. Gelap kita. Gelap. Sebab tu kalau pakat buka kitab semua, jangan duk ceramah sangat. Buka kitab lepas tu ngajak macam ni. Lama-lama kelamaan dia jadi alim lah. Baca ikut dia. Dia buat dah. Baca ikut dia. Ingat masalah tu. Baca ingat. Macam tu. Kalau tak buat macam ni, tak boleh sampai bila. Tak tahu masalah. Tu berapa banyak lagi orang tak tahu masalah muafiq masbuk. Duk keliru, duk bertukar. Biasa, dia tak tahu kan. Sebab tu baca kitab macam ni, kalau mereka bagi masa 20 minit, dia tak cukup. Sebab tu setengah orang dengan ustaz, baca kitab ni, tapi kena 20 minit. Nak baca apa 20 minit? Nak jadi masalah bila? Nak sebut masalah, satu-satu masalah tu. Dia bukan boleh sebut masalah selalu. Dia kena tarik mic daripada awal. Nampak lagi rupa dia macam mana? Rupa masalah tu. Sebab apa? Sebab fiqh dia berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Ni duk buat ni. Tu imam takbir diri rakaat yang 3. Dia duk sangka kata tu imam tu duk tahiyat. Tu imam takbir, tu imam nak rokok dah. Dia duk sangka kata tu imam baru nak naik qiyam. Pas tak jadi masalah lagi. Masalah. Kenapa dia tak tengok? Dia duduk di luar jauh kau orang ramai jemaah ni. Tengok. Dia nak selesai masalah dia macam mana.
Maka makmum itu bangkit berdiri. Bangkit berdirilah. Maka tiba-tiba barulah makmum itu tahu imamnya takbir rokok. Baru tahu kata Allah. Rupanya tu imam takbir rokok. Duk rokok dah. Aku ni baru duk berdiri. Kata Ramli. Ramli mana ni? Ramli Saghir. Bapak dia Ramli Kabir. Pak dia pun nama Ramli. Anak dia pun nama Ramli. Tapi pak dia tu Ramli Kabir. Gelaran dia. Anak dia tu Ramli Saghir. Kedua-dua tu ulama Mesir. Pergi ziarah dulu ni makam dia ni. Ni ulama muktabar dalam mazhab Imam kita Syafi'i. Biasanya Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar ni dia akan berlawanan. Dia akan berlawanan pandangan dia. Yang mana khilaf, perselisihan. Dua ni. Maka kata Ramli, makmum itu hukum muafiq. Muafiq dia. Muafiq. Lepas tu, wajib ia baca Fatihah sampai habisnya, diuzur akan dia terkemudian daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang. Imam Ramli kata dia masbuk. Dan kata Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar kata apa? Hukumnya masbuk. Tengok. Pasal apa dia? Siapa dia betul? Dua-dua tu betul. Ibnu Hajar kata tak. Bukan muafiq ni, masbuk. Wajib ia rokok dengan segera serta imamnya. Kena rokok selalu. Kalau Dan maka jika dapat tumakninah dalam rokoknya serta imamnya, maka dibilang rakaat itu baginya. Dan jika tiada dapat tumakninah, maka tiada dibilang rakaat itu baginya. Tak ada apa. Macam tu. Boleh dua. Pilih nak mana? Payah ustaz pilih itu. Baik berhenti semayang semula. Hak tu mazhab jahiliyah hak tu. Payah ustaz tak tahu Ramli ke Syekh Ibn Hajar lupa habis saya berhenti semayang semula senang. Hak tu mazhab jahiliyah lah. Hidup berhenti semayang dengan tanpa sebab tu berdosa pula situ satu. Dosa tu. Dia berhenti semayang. Kadang-kadang kita betul kan. Anak telefon berhenti semayang. La ilaha illallah. Berhenti semayang. Anak telefon kreng. Berhenti semayang. Cakap telefon, lepas tu semayang semula. Dia buat main-main. Hey, ibadat yang fardu. Apabila start dah, dia nak berhenti tanpa sebab tak boleh dah. Haram hukum dia. Malaikat benar tu membawa kepada mudarat sungguh tubuh badan kita. Yang tu tak apalah. Contoh kita duduk semayang, bok jatuh seorang duduk krong. Ustaz kata tak boleh nak berhenti semayang. Mati sungguh kawan tu. Berhenti dululah, bawa pergi hospital dulu. Yang tu tak apa. Kalau sekadar suami panggil apa semua tu, kena tulis Masalah yang ke-10. 10 dah. Imamnya. Habis dah masa dia. Habis lah nah. Berhenti di situlah. Nak buat macam mana? Habis dah tu. Apa dah? Masalah yang 10 tanda situ lah. Masalah yang 10-nya imamnya duduk baca tahiyat awal dan makmum pun duduk baca tahiyat awal. Hak ni panjang ni sampai di sini dah ni. Tak ada. Tak habis situ. Ada nak tanya apa tak? Kalau kita tengah sembahyang rumah orang duk salam dalam rumah. Kalau kita tak boleh bergerak tu adakah mengubah syarat kita sembahyang? Apa dia? Kita orang main rumah lah kan, dia bagi salam kan. Kita sembahyang. Kita kuatkan dia. Kita ombong apa kita turun rokok kan, kita kuatkan sikit suara tu kan. Adakah dia ubah lari pada ni? Ada tak ada apa Kalau niat zikir tak ada apa Allahu Akbar. Tu Kita kata kita sembahyang. tak ada apa Kalau baca surah boleh lagi.
Dia duduk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pun baca surah. Udkhuluha bisalamin aminin. Boleh tak? Masuklah olehmu ke rumah dengan salam yang aman. Oh, makna kita pun kena kerti lah. Oh, dia duduk semayang tu. Macam tu dia duduk semayang tu. Ha? Di, jawab pula. Tu macam tu. Dia kalau orang duk bagi salam, Rasulullah saja yang bagi salam yang boleh kita jawab, tak batal semayang. Assalamualaikum wa alaika ya Rasulullah, tak apa. Waktu kita duduk semayang tak batal. Sebab apa? Tu dalam tahiyat. Assalamualaika ayyuhan nabi tu. Bukankah khitab pada nabi tu? Maknanya kalau dia ada pada hari ni, dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tak ada apa. Waalaikumsalam. Tak ada apa. Tak batal. Tapi kalau orang biasa tak boleh. Waalaikumsalam. Tak boleh. Pasal apa? Sebab kum tu khitab pada orang tu. Kum khitab pada orang tu. Sebab tu apabila kita jemur baju, isteri lah. Jemur baju contohnya. Ataupun baju duduk kat luar tu. Hujan pun nak hujan. Kita duduk semayang. Boleh tu baca ayat Al-Quran memberi isyarat pada dia dengan Al-Quran. Tak apa. Contohnya apa dia? Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah olehmu dengan kitab itu dengan kuat. Ambillah kitab dengan kuat. Tiba-tiba suami dia reti juga makna tu. Ya Yahya, kenapa bini ku duk ulang sampai 3 kali? Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Ada apa ni dia nak bagi tahu kat aku? Baju nu. Perlu pergi ambil baju, tak ada apa dah. Tapi kalau suami jahil kelong, tak reti juga. Bacalah apa ni bini ku ni 2-3 kali ayat ni saja. Dia tak tahu. Nampak lagi tak? Boleh? Boleh terhafal ayat tu. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Jangan tukar daripada Yahya tu jadi nama suami kita, jangan, batal. Jangan ya Yahya, jangan ya abang Muhaili, ya batal selalu dah. Jangan ya. Malaikat suami kita tu nama Yahya sungguh. Itu ayat tu apa? Ya Zakaria iznada rabbahu bil wadil muqaddas, itu ada. Boleh Kalau suami dia nama ya Zakaria, sudah apa tahu ni. Ulang banyak kali tak apa. Ya Zakaria. Ya Zakaria. Ya tak apa ayatku. Ayat Quran. Suami dia apa tak tahu. Bilwadil muqaddas itu tua-tua apa. Pada aku tak ada apa dia tak. Tapi dia ingat dia lupa ayat, sambung lah ayat. Suami tu sama ayat tu pula. Duk main macam tu. Akhir sekali basah baju. Itu dalam kitab apa tu? Itu sebut dalam kitab Mahali tu. Qalyubi Mahali wa Umairah tu. Kitab besar tu. Niat zikir nak niat tu pun tak apa. Dah kita baca Quran. Baca Quran tak ada apa Dalam hati tak ada apa baca Quran. Yang tu kita kena niat zikir, apa tu niat dua-dua. Jangan niat tu saja tak. Niat zikir serta dengan bagi tahu kepada imam. Tak apa. Ataupun zikir semata-mata. Tadi pun sama. Aku zikir. Ya Yahya khuzil kitab. Tapi hati tak pergi ikut zikir saja. Kita orang awam ni. Dia kena pergi ikut tu. Tapi tak apalah kita niat zikir sama ni. Tak ada apa jangan duk berhenti. Ni banyak ni berhenti ni. Orang bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadang-kadang semayang 3 rakaat dah. Berhenti. Waalaikumsalam. Mai buat apa? Lah. Orang pun kalau bagi salam sampai 3 kali dia tak jawab tu, baliklah dulu. Balik dulu. Adalah tu. Sama ada dia lena ke, sengaja dia tak mau jawab ke, tak apalah hak tu. Baliklah dulu kita tu. Mari semula pula. Ni dah Assalamualaikum tak jawab, pergi duk ketuk pintu. Okay, sekali buka lagi masuk tengok. Tengok. Dia tak puas hati. Dia nak jumpa juga. Jangan Orang ni dia tak sama. Kan?
Ada tak? Waktu kita tak boleh nak buka, waktu orang bagi salam, ada tak? Ada dalam hidup ni, bukan tak ada. Ada. Banyak lah. Ada. Ha. Ada setiap rakaat masbuk dengan muafiq ni. Bukan rakaat yang pertama dah, kan dia sebut. Dia kata makmum yang masbuk ialah makmum yang tak sempat kadar bacaan Fatihah bersama dengan qiyam imam dengan bacaan sederhana, yakni mu'tadil. Dia tak sebut pada rakaat mana. Apabila dia tak sebut, ingat nah, dalam kitab fiqh, apabila dia itlaq, dia tak ada kait kata rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua ke rakaat ketiga, empat. Makna tu memberi makna umum. Malaikat dia istisna mari. Contohnya apa dia? Contoh dia kata bangkai itu haram. Tak kira bangkai apa pun haram tu ketika tu. Malaikat ada dalil yang mengistisnakan dia, yang mengecualikan dia. Mana? Bangkai ikan, Nabi kata. Bangkai belalang. Tu pun Nabi tak kata, sahabat kata, Nabi duduk dengar. Tak apa. Betul lah tu. Darah pula. Semua darah tu haram. Tak kira. Darah lembu hak kita sembelih pun haram. Dia tak ada itlaq. Maaf. Dia tak ada kait. Dia itlaq. Itlaq ni mana biduni kait. Semata-mata. Darah najis. Darah tak halal. Ya umum. Apabila umum tak kira. Darah orang ke darah lembu ke darah binatang yang makan daging ke darah binatang yang disembelih ke tak kira. Asal ke darah. Tiba-tiba dia mari istisna, pengecualian dia. Al-qabidu wattihal, Nabi kata. 2. Jantung dan lipa. Jantung dan lipa ni boleh makan, hak lain tak boleh lah. Habis. Masalah yang ke-10-nya, imamnya duduk baca tahiyat awal ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاكرنا فاكر أهلنا وقربات لنا في ديننا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم رضينا منك.